Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada hari ini kami dari kumpulan yang ke-9 akan membentangkan tentang tajuk neraka, iaitu dalam buku teks muka surat 92 hingga 95. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Afna Sahira binti Muhammad Syafi, nombor matrik 19 BI 02075, serta dua orang lagi rakan saya iaitu Nur Syafiqah binti Malik, nombor matrik 19 BI 02076, dan Nur Alia binti Muhammad Rasid, nombor matrik 19 BI 02078. Baiklah, pada hari ini kami akan mengupaskan tentang beberapa perkara. Di antaranya adalah apakah yang dimaksudkan dengan neraka, nama-nama neraka, azab ahli neraka, azab ahli neraka, jahim dan zakum, dan akhir sekali tentang pintu-pintu neraka. Jadi kita lihat dalam muka surat 92, Al-iman biwujudin nar, beriman dengan kewujudan neraka. Qala ta'ala, An-nar wa'adaha Allahu alladhina kafaru. Surah Al-Hajj ayat 72, yang bermaksud Allah telah mengancamkannya, iaitu neraka, kepada orang-orang kafir. Jam'uha an-nurun wa niran wa an-yaran, yang bermaksud nyalaan-nyalaan api neraka. Kemudian wan-naru fil istilah hiya ad-darul lati a'adaha Allahu subhanahu liman asahu. Neraka dari segi istilah bermaksud ia adalah satu tempat yang Allah sediakan bagi sesiapa yang menderhakainya. Qala Allah subhanahu, wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Surah Al-Baqarah ayat ke-39, yang bermaksud adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kemudian ada lagi sepotong ayat, wa qala ta'ala, innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Surah Al-Ahzab ayat 64, yang bermaksud sungguh Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala, iaitu neraka. Kemudian wa min asma'in nar, nama-nama neraka. Ada 7 jenis nama neraka. Yang pertama An-nar, yang kedua Jahannam, yang ketiga Al-Jahim, yang keempat As-Sa'ir, yang kelima Saqar, yang keenam Al-Hutamah, yang ketujuh Al-Hawiyah. Jadi yang pertama iaitu An-nar. Qala Allah Ta'ala, An-nar wa'adaha Allahu alladhina kafaru wa bi'sal masir. Yang bermaksud, dan neraka itu, yang bermaksud Allah telah mengancamkannya, neraka, kepada orang-orang kafir, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Yang kedua iaitu neraka Jahannam. Qala Allah, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Surah An-Naba ayat 21 hingga 22, yang bermaksud sungguh neraka Jahannam itu adalah sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka. Lit-taghina ma'aba, iaitu menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Neraka Jahannam ini adalah neraka yang paling atas. Neraka yang pertama ditempati oleh kaum muslimin, iaitu kaum umat Nabi Muhammad SAW yang melakukan dosa besar, sebagaimana yang dikatakan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, hai Muhammad, pintu neraka Jahannam ini dihuni oleh orang-orang yang melakukan dosa besar dari umatmu, di mana mereka mati sebelum bertaubat. Itulah yang dimaksudkan dengan neraka Jahannam. Kemudian Al-Jahim, qala Allah subhanahu, wa burzatil jahimu liman yara. Surah An-Nazi'at ayat 36, yang bermaksud dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Neraka Al-Jahim ini adalah neraka yang berada di tingkatan 6. Di dalamnya ditempati oleh orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Kemudian neraka As-Sa'ir, qala ta'ala,
Qala Allah Subhanahu wa fariqun fis sa'ir. Surah Asy-Syura ayat 7 yang bermaksud dan segolongan dalam neraka. Neraka sa'ir ini adalah neraka yang berada di tingkatan yang kedua. Di dalamnya ditempati oleh orang-orang yang tidak mahu mengeluarkan zakat, dan orang-orang yang memakan harta anak yatim. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Seterusnya yang kelima, Saqar. Qala ta'ala wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar. Surah Al-Mudaththir ayat 27 hingga 28 dan bermaksud, dan tahukah kamu apakah itu Saqar? Saqar itu ialah tidak meninggalkan dan tidak membenarkan. Neraka Saqar ini adalah neraka yang berada di tingkatan yang kelima. Di dalamnya ditempatkan oleh orang-orang yang tidak melaksanakan solat dan orang-orang yang berbohong tentang keberadaan Allah dan orang yang menyembah selain daripada Allah. Seterusnya yang keenam, Al-Hutamah. Qala Allah Subhanahu kalla la yumbazanna fil hutamah. Surah Al-Humazah ayat keempat yang bermaksud sekali-kali tidak pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Neraka hutamah ini adalah neraka yang berada di tingkatan ketiga. Di dalamnya ditempati oleh orang-orang Yahudi dan para pengikut. Seterusnya neraka Al-Hawiyah. Qala ta'ala wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Surah Al-Qari'ah ayat 8 hingga 11 yang bermaksud, adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, mereka akan ditempatkan di dalam neraka Hawiyah. Tahukah kamu apakah itu neraka Hawiyah? Neraka Hawiyah itu adalah neraka yang sangat panas. Neraka Hawiyah ini adalah neraka yang paling bawah, yang paling dasar, yang merupakan neraka yang sangat mengerikan. Pintu neraka ini ditempati oleh orang-orang munafik, orang-orang kafir dan termasuk juga keluarga Fir'aun. Seterusnya azab ahli neraka dalam surah Ibrahim ayat ke-22 yang bermaksud, dan syaitan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu melainkan sekadar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Demikianlah maksud daripada surah Ibrahim ayat ke-22. Sekian sahaja daripada saya. Saya akan memberikan pemandangan seterusnya kepada kawan saya iaitu Nur Syafiqah binti Malik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Malik. Saya akan terangkan maksud pada muka surat 94. Siksaan yang paling dahsyat bagi orang-orang neraka ialah sesekali tidak sesungguhnya pada hari itu benar-benar tertutup rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud daripada ayat ini adalah mereka dihalangi melihat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Kemudian dikatakan pada mereka, inilah azab dahulu yang kamu dustakan. Yang kedua, sesungguhnya penjahat itu akan kekal di dalam api neraka. Mereka tidak boleh diberhentikan semasa mereka berpakaian. Maksud daripada ayat yang kedua ini ialah semasa dalam siksaan api neraka mereka berpakaian. Ketiga ialah siksaan yang paling besar adalah siksaan orang-orang kafir dan munafik. Maka dari itu rasakanlah, kerana sesungguhnya kami tidak akan memberikan tambahan untukmu selain daripada azab yang pedih. Yang keempat, seseorang yang tetap di dalam api neraka dan tidak keluar daripada api itu, dan mereka diberikan air yang terlalu panas dan seolah-olah mereka sedang memotong usus mereka. Orang yang berada di dalam neraka dan buah zakum. Sungguh pohon zakum itu adalah makanan orang yang berbuat dosa, seperti logam yang mendidih di dalam perut, seperti air yang amat panas. Ambilnya dan masukkan ke neraka dan menumpahkan kepalanya dengan siksaan mandi. Anda merasakan bahawa anda penyayang, itu pemurah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, nama saya Nur Alia binti Muhammad Rashid. Okey, saya pula akan menerangkan tafsiran ayat Ad-Duhan yang telah kawan saya baca tadi, ayat 43 hingga 46. Okey, telah berkata As-Saudi, apabila tiba hari kiamat nanti, kita akan dikelaskan mengikut ibadah kita. Terdapat dua kumpulan yang akan dikelaskan nanti. Yang pertama, kumpulan syurga. Yang kedua, kumpulan neraka. Kumpulan neraka yakni mereka yang membuat kekufuran dan maksiat. Makanan mereka adalah buah zakum.
buah zakum adalah sebuah pohon yang seburuk-buruk tinggal di neraka. Seterusnya ialah ayat inna syajarataz zakum. Okey, pohon zakum. Okey, pohon ini ialah makanan yang paling buruk sekali kerana tiada makanan yang baik untuk penghuni neraka. Penghuni neraka ini kalau mereka meminta makanan, mereka akan diberi buah dari pohon zakum. Inilah satu-satu pokok yang hidup di neraka. Okey, boleh bayangkan tak? Pohon zakum ni je yang hidup dekat dalam neraka. Okey, kalau dia je yang boleh hidup kat dalam neraka, maknanya sifat daripada buah itu mestilah sifat daripada api juga. Kata Mujahid, seandainya dijatuhkan satu titis daripada zakum itu ke bumi, nescaya semua penghidupan penduduk di bumi menjadi rosak kerananya. Hal yang dicontohkan ini telah disebutkan secara marfu'. Okey, seterusnya ayat Ta'amul Athim. Okey, untuk siapakah buah zakum ini? Okey, buah ini menjadi makanan bagi orang yang berdosa di dalam neraka. Buah zakum ini diberikan bagi orang yang telah membuat dosa yang besar. Makna Al-Asim juga dalam surah ini, mereka yang berbuat dosa dan tidak mahu berbuat baik lagi. Okey, maknanya buah zakum ini diberikan untuk orang yang membuat dosa dan diorang tak nak bertaubat lagi sehingga diorang meninggal dunia. Jadinya diorang dekat dalam neraka nanti, diorang diseksa. Bila kalau macam diorang lapar, diorang akan diberi buah zakum ini dan tiada makanan lain dekat dalam neraka kecuali buah zakum. Okey, maksud ayat kalmuhli yaghli fil butun. Okey, makanan ini pula panas seperti tembaga yang cair sehinggakan mendidih di dalam perut. Okey, maksud kalmuhli dalam ayat ini seperti kerak minyak. Okey, seperti yang kita tahu, kerak minyak ni seperti minyak masak yang telah digunakan banyak kali. Okey, untuk memasak lah. Okey, lama kelamaan ia akan melikat dan pekat berwarna kegelapan. Tembaga juga, kalau kita panaskan dia akan menjadi cair dan sangat-sangat panas bila melekat dekat tubuh kita kerana dia bersifat likat dan pekat. Okey, bayangkan kerak minyak atau tembaga dia boleh mendidih dalam perut. Ia akan menjadikan terlalu pedih dan sukar untuk mengawal kesakitan yang kita rasa. Maka kehangatannya bertambah lagi. Bayangkan kita menyentuh lilin yang cair kepanasan kan. Okey, dia dah lah panas. Lepas tu kita pegang dia tengah cair tu, bila dia lekat kat tubuh kita kan dia rasa macam sakit kan. Macam itulah orang bayangkan buah zakum ini. Orang bayangkan sesaannya macam mana kena buah zakum tu dekat dalam badan kita. Semoga kita semua selamat daripada makan buah ni. Okey, seterusnya makna surah Al-Hijr ayat 43 hingga 44. Okey, yang bermaksud, dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka pengikut-pengikut syaitan semuanya. Okey, dan sesungguhnya neraka yang dahsyat benar-benar menjadi tempat kembali. Dalam tafsir Al-Qurtubi telah berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, adakah anda tahu bagaimana pintu neraka? Kami berkata, mereka seperti pintu bilik kami. Dia berkata kembali, tidak, mereka ini seperti antara satu sama lain dan meletakkan antara satu sama lain, dan bahawa Tuhan meletakkan syurga di bumi dan api di antara satu sama yang lain. Okey, mungkin ada yang dah tahu ataupun ada yang belum tahu lagi. Neraka ada 7 tingkat. Okey, neraka yang paling bawah sekali adalah neraka Hawiyah. Siapa penghuni Hawiyah ini? Adalah mereka orang yang munafik, termasuk juga ahli keluarga Fir'aun. Okey, tingkat yang ke-6 adalah neraka Jahim. Okey, siapa yang menghuni neraka Jahim ini adalah mereka yang suka bermegah dan tidak membelanjakan hartanya ke jalan Allah. Okey, seterusnya tingkat atas kepada neraka Jahim adalah neraka Sakor. Siapa penghuninya adalah mereka yang tidak menunaikan solat, dan tidak bersedekah dan percaya selain daripada Allah dan percaya kepada benda-benda yang tahyul. Okey, atas tingkat neraka Sakar adalah neraka Sa'ir. Siapa yang menghuni neraka Sa'ir ni adalah orang yang memakan harta anak yatim. Sesungguhnya mereka memakan api di dalam perutnya.
mereka akan masuk ke dalam sa'ir. Mereka juga tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min zalik. Okey, neraka atas neraka sa'ir adalah neraka hutamah. Okey, siapa yang menghuni neraka hutamah ini adalah orang yang mengumpat, orang yang membawang, orang yang mencaci orang lain dan bersifat bahil. Okey, seterusnya neraka yang kedua adalah neraka luza. Neraka yang menyala-nyala. Tidak siapa yang masuk ke dalamnya selain orang yang celaka, iaitu orang yang mendustakan agama dan berpaling daripadanya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang paling atas sekali adalah neraka Jahannam. Merupakan pintu neraka paling atas. Di dalamnya berisi umatmu, iaitu Nabi Muhammad SAW. Mereka yang melakukan dosa-dosa besar sehingga mereka tidak bertaubat sampai mereka meninggal dunia. Na'udzubillah min zalik. Kan itu saja perkongsian daripada kumpulan kami. Okey, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.